Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tentang masyarakat dan budaya orang asli. Orang asli adalah orang asal yang menduduki tanah Semenanjung, Tanah Melayu sejak dahulu lagi. Di Semenanjung Tanah Melayu terdapat sekurang-kurangnya 18 suku etnik dari orang asli. Orang asli dikategorikan kepada 3 kumpulan utama berdasarkan genetik dan asal-usul. Yang pertama, Semang atau Negeri Tu di bahagian utara Semenanjung. Yang kedua, Senoi yang menetap di bahagian tengah Semenanjung. Yang ketiga, Proto Malay atau Melayu Asli yang menetap di selatan Semenanjung. Antara agama orang asli ialah animisme, Kristian, Islam, Hindu dan juga Buddha. Bahasa kegunaan mereka ialah bahasa Austronesia dan bahasa Austroasiatik. Selain itu, mereka juga mempunyai cara dan kepercayaan mereka sendiri. Mereka juga mempunyai pakaian, adat perkahwinan dan aksesori yang tersendiri. Kebudayaan orang asli. Budaya kaum Jakun. Kaum Jakun mengamalkan animisme. Kehidupan mereka dipengaruhi oleh alam sekitar seperti gunung, bukit, lembah, sungai, batu, gua dan sebagainya. Mereka percaya kampung mereka akan dilanda bencana sekiranya ada di antara mereka yang melanggar pantang larang. Suku bangsa Jakun di negeri Johor percaya wujudnya 2 Tuhan, Tuhan atas dan Tuhan bawah. Dewata, keramat dan roh-roh penting dalam kehidupan mereka. Tuhan bawah suami kepada Tuhan atas yang mana tugasnya menjaga bumi. Tuhan atas pula adalah sebagai isteri yang memayungi bumi atau Tuhan bumi. Mereka mempunyai pegangan rujuk dan raib kitab suci masyarakat Jakun dalam bentuk lisan yang diwariskan dalam bentuk lisan. Hari Perayaan Kaum Jakun. Tujuan mengadakan perayaan ini adalah memuja dan menjauhkan dari segala bencana untuk kampung dan semua penduduk kampung tersebut. Ditetapkan dan didahului oleh seorang tok pawang atau bomo kampung. Pada ketika ini, kunjung mengunjungi tidak dibenarkan langsung. Orang luar tidak dibenarkan masuk ke kampung yang sedang menjalankan istiadat ini. Ini dipercayai disebabkan takut kalau hantu-hantu jahat mengikut masuk bersama mereka tersebut. Selama 3 hari, orang kampung dilarang. Pertama, mencakur tanah atau membajak. Kedua, mandi secara riuh rendah. Ketiga, memetik segala daun-daun yang hidup seperti pucuk ubi. Keempat, mengupas batang pisang atau kulit kayu yang menyerupai cahaya putih. Kelima, membenarkan orang-orang kampung lain masuk ke kampung yang telah dibelah. Berjerum. Orang Jakun masih percaya kepada hantu, keramat, dewa-dewa dan adat istiadat mengubah pesakit secara berjampi dan yang ia masih diamalkan sehingga kini. Upacara berjerum akan diadakan di tempat berpuaka seperti batu besar, gua batu, lubuk sungai, pokok-pokok seperti pokok senar, pokok beringin, ara, merbau dan meranti. Pada hari itu, mereka akan menurunkan segala ilmu tangkal, jampi serta kepandaian bomo kepada individu yang terpilih. Semua penduduk kampung akan berkumpul dalam upacara tersebut di mana sebelah malamnya bomo-bomo akan menurunkan segala tangkal jampi kepada bakal bomo yang baru. Berancang. Perayaan ini diadakan setahun sekali, iaitu hari bagi memuja sungai dengan mengadakan berjenis-jenis masakan. Ia dimakan sambil bermandi selepas patung atau perahu kecil yang dihias dihanyutkan ke sungai. Amalan bersosial. Pertama, menjarahi. Pada waktu malam dan pagi adalah waktu yang sesuai untuk membuat lawatan. Ketika sampai di rumah, tetamu seharusnya
tidak terus naik ke rumah sehingga dipelawak. Semasa berada di dalam rumah, tetamu hendaklah memilih tempat yang sederhana. Dilarang duduk atau masuk ke tempat tidur dan tidak sentuh barangan yang terdapat di dalam rumah. Kedua, mulakan perbualan dan pengenalan. Menjamu rokok atau tembakau dihulukan kepada ketua rumah dahulu dan menjamu rokok atau sebagainya kepada lelaki terlebih dahulu. Untuk perempuan atau gadis, tidak perlu mempelawak kepada mereka tetapi melalui keluarga mereka. Ini bertujuan untuk mengelakkan perasaan cemburu kaum lelaki kepada pelawak. Kedua, budaya kaum Lano. Kaum Lano dikenali sebagai Lano. Amalan berpindah randa kadang-kala memasuki wilayah suku kaum lain. Masyarakat Lano dari segi ras, bangsa dan budaya merupakan Negrito, tetapi dari segi bahasa, mereka hanya menggunakan bahasa Termia. Sistem sosial keluarga asas merupakan unit yang memastikan kesinambungan dari segi kewujudan dan kelangsungan hidup masyarakat ini. Keluarga asas bertanggungjawab memasyarakatkan anak sebagai ahli masyarakat yang baru dengan nilai dan budaya Lano. Ahli yang baru ini diterapkan dengan nilai-nilai menghormati orang tua, tidak melakukan perkara yang dilarang, menerima tanggungjawab perkongsian dalam kegiatan harian kelompok, menghormati pantang larang dan berpegang teguh pada kepercayaan Lano. Orang Lano berpegang pada sistem kepercayaan animisme. Perasaan takut kepada hantu umpamanya merupakan satu ciri dalam kepercayaan animisme. Mempercayai Tuhan sebagai lambang kuasa yang unggul. Sistem kepercayaan dikawal dan dipelihara oleh otoriti yang bergelar hala. Mengenangi hal ehwal keagamaan, hala turut berperanan sebagai pengamal perubatan tradisional Lano. Ketiga, budaya kaum Termia. Kaum Termia, penempatan rumpun bangsa Termia yang teramai adalah di daerah Gua Musang, Kelantan, yang menganjur hingga ke sempadan Perak dan Kelantan. Pemilihan penempatan suku bangsa Termia di sesuatu tempat ditentukan oleh penghulu. Ini dilakukan dengan cara berhala, jampi atau mimpi. Tempat yang hendak didiami jauh dari tanah berkuburan, bebas daripada adalah kayu keras seperti merbau dan sebagainya. Mereka juga tidak membuat penempatan di kawasan berbahaya takungan air kerana ditakui berpenunggu. Membina rumah daripada kayu selain daripada kayu jenis keras secara bergotong royong. Menyara keluarga dengan bercucuk tanam, berburu dan mencari tumbuh-tumbuh hutan. Karei, engku. Ia dipercayai makhluk yang besar dan berkuasa yang tinggal di angkasa Karei akan marah dengan menurunkan bala jika mereka melanggar pantang dan melakukan perbuatan kecil. Menunggu. Masyarakat Termia percayai tempat seperti lubuk, lata, telur, gua, bukit dan gunung adalah penunggunya, maka ia harus dihindari dan tidak diganggu. Mereka dilarang menunggu atau berkata sesuatu di tempat tersebut kerana ia akan disampu oleh penunggu, terutamanya bagi mereka yang lemah semangat. Kayu merbau. Pertemuan di antara dua orang yang telah berjanji untuk bertemu harus ditunaikan. Jika salah seorang mengukir janji, dipercayai jelma harimau akan datang mengganggu orang itu. Bunga Pakma. Bunga Pakma tidak boleh dipetik kecuali tok halal. Jika terjatuh dan bergores ketika membawanya, dipercayai ia boleh bertukar menjadi harimau ruai.
Buah-buah hutan. Buah pera dan buah-buahan lain di dalam hutan hendaklah dipetik dalam sesuatu musim dengan satu upacara bergotong royong untuk dibuat kenduri. Selepas itu, baru ia boleh diambil. Jika mereka melanggar pantang berkenaan dipercayai ruai, buah-buah akan mengarahkan harimau mengganggu orang lain. Kempunan selantak. Suku kaum Temya juga percaya jika sesuatu keinginan niat tidak tercapai, maka mereka akan kempunan. Kempunan bermakna mereka akan ditimpa bala kesusahan. Suara burung. Apabila burung ciap cereyet berbunyi, ini bermakna menegur roh simati yang sedang berkeliaran. Sesiapa yang mendengar bunyi ini hendaklah mengasap badan dengan asap supaya babi tidak mengganggu atau merasuk ke keluarga mereka. Amalan bersosial. Pertama, bertandang. Tetamu hendaklah pasti ada orang di rumah sebelum bertandang. Tanpa memakai kasut, tetamu boleh naik ke rumah setelah dijemput. Tetamu mesti menegur ketua rumah terdahulu dan bertanyakan khabar. Tetamu selalunya menghadiahkan sesuatu kepada ketua rumah seperti rokok atau tembakau. Tetamu akan minta diri untuk balik dan bertanyakan pesanan untuk dibawa kepada penghulunya jika tetamu dari kampung lain. Adab bercakap dengan mertua. Menantu lelaki tidak boleh bertentang mata dengan ibu mertua dan menantu perempuan tidak boleh bertentang mata dengan bapa mertua semasa bercakap. Mereka boleh bercakap melalui orang tengah, orang berantaraan. Okey, saya akan sambung pembentangan seterusnya. Tajuk ketiga adalah ciri-ciri budaya masyarakat orang asli. Okey, ciri-ciri pertama yang saya jumpa adalah adab perkahwinan masyarakat orang asli. Kaum pertama yang saya jumpa adalah kaum Jakun. Adab perkahwinan suku kaum ini bermula dengan rombongan merisik yang diketuai oleh ketua keluarga pihak lelaki bersama Tok Batin. Okey, amalan ini dilakukan secara senyap dan hanya diketahui oleh keluarga sebelah lelaki dan perempuan sahaja. Setelah kedua-dua belah pihak mencapai kata sepakat, maka ikutilah dengan upacara meminang serta hantaran diikuti dengan penempatan tarikh majlis perkahwinan. Okey, cincin atau dipanggil belah rotan digunakan sebagai tanda pertunangan pengeras satu suku dan kelengkapan serba satu. Contohnya seperti sepasang pakaian, sepasang kasut dan alat-alat solid. Okey, isi yang kedua adalah majlis persandingan. Majlis persandingan ni bermula dengan perarakan pengantin lelaki ke rumah perempuan dan seterusnya ke jinjang pelamin. Perarakan ini diiringi oleh kaum keluarga terdekat serta dengan bunyi gong dan gendang. Setelah sampai di halaman rumah salah seorang dari kumpulan perarakan, pengantin lelaki memberi salam dan dalam bentuk pantun dan pantun dibalas oleh pihak pengantin perempuan. Okey, seterusnya adalah tepun tawar. Tepun tawar ni adalah direnjes tanda restu anggota keluarga, saudara mara, sahabat handai dan tetamu. Selesai upacara persandingan, kedua-dua pengantin diiringi masuk ke dalam rumah dan diikuti dengan majlis amanat dari generasi tua waris terdekat kepada pasangan pengantin yang diketuai oleh kedua-dua Tok Batin. Masyarakat orang asli menganggap perkahwinan sebagai sesuatu yang suci dan perceraian sebagai sesuatu yang durjana atau dipanggil malapetaka, macam benda buruk akan berlaku. Okey. Kaum kedua yang saya jumpa adalah kaum Temiyar.
Okey, adat perkahwinan dia lah dipanggil adat menanggung atau dipanggil meyakinkan bakal menantu. Okey, bakal menantu lelaki perlu dapat meyakin mentua akan kewibawaannya dengan menawarkan diri untuk menguruskan kerja-kerja seharian. Ini berarti beliau mempunyai kesanggupan menanggung bakal keluarganya. Adat ini dikenali sebagai adat penanggung. Okey. Seterusnya adalah merisik. Merisik ini di kaum ini, kedua-dua belah pihak mengadakan perbincangan dan mendapatkan persetujuan dari kedua-dua pasangan. Kemudian, kedua-dua pihak berjumpa penghulu untuk mendapat restu dan seterusnya menetapkan tarikh perkahwinan. Majlis perkahwinan di kaum ini diadakan pada waktu malam dan kedua-dua pihak membawa periringan dari ahli keluarga masing-masing. Dan pihak perempuan menyediakan sebuah bilik khas untuk kedua-dua pengantin tidur bersama. Pengiring akan memerhatikan gerak laku pengantin baru dan akan melaporkan kepada kedua belah pihak apa yang mereka lakukanlah pada malam itu. Lepas tu, majlis jamuan akan diadakan pada malam kedua. Pada malam itu juga mereka akan membakar kenyaman dan menabur berteh agar rumah tangga yang dibina sentiasa bahagia dan dijauhi daripada penyakit. Serta perkahwinan ini juga direstui oleh penduduk kampung. Kaum yang ketiga yang saya jumpa adalah kaum Laknut. Adat perkahwinan dema kaum ini ialah perkahwinan kebiasaannya berdasarkan suka sama suka antara pasangan. Mereka memilih pasangan sendiri tanpa melibatkan ibu bapa atau keluarga terdekat dengan membina tempat tinggal bersama. Pasangan yang sudah memadai digelarkan suami isteri. Tiada kenduri dara dilangsungkan. Hanya si suami memberi sedikit hadiah kepada si isteri dan mentua. Bagi si isteri pula membalas pemberian hanya kepada si suami. Kebiasaannya, perceraian akan berlaku di awal perkahwinan. Dan pasangan remaja akan cuba mencari sehingga mendapat pasangan sejati. Jaranglah kaum ni jarang berlaku perceraian apabila pasangan mendapatkan anak. Dalam proses perceraian takkan berlaku waktu proses telah mendapatkan anak. Dan juga suami dalam apa jua pun atau ruang tetap menjadi ketua keluarga asas dalam kaum inilah. Okey, si isteri pula, kalau si suami meninggal, isteri akan mengganti tapuk sebagai ketua sehinggalah suami itu meninggal dunia. Memandangkan dalam setengah keluarga asalnya turut merupakan unit keagamaan, maka sesuami berperanan besar memastikan pantang larang tidak dilanggar. Yang kedua saya jumpa adalah pantang larang masyarakat orang asli. Okey, yang pertama, lawatan dan kunjungan. Lawatan kunjungan ni selalunya lebih cenderung ketika waktu petang kerana siang hari atau dipanggil pagi selalunya sibuk dengan kerja masing-masing. Yang kedua, dianggapkan kurang sopan sekiranya tetamu menolak jamuan hidangan dari tuan rumah. Okey, pantang larang yang kedua, kelahiran. Kelahiran ni dilaranglah. Kaum ini dilarang memuji kecantikan tubuh badan anak yang baru lahir. Dan si suami tidak boleh menjala ikan setelah bayi lahir. Dan suami dan isteri dilarang memakan daging rusa dan kijang setelah mendapat anak. Okey, seterusnya adalah kematian. Sesiapa yang meneruskan pekerjaan setelah mengetahui adanya kematian akan ditimpa malapetaka atau jatuh sakit. Dan semua anak-anak dicontengkan telinga mereka dengan arang yang telah dijampi dan turut disapu di bulu kening, dada dan tapak kaki sebagai penghalang. Okey, bertujuan untuk mengelakkan segala hantu syaitan yang membunuh si mati, mengacaui mereka.